Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu harap semua anak murid cikgu berada dalam keadaan sihat. Baiklah, pada hari ini cikgu akan teruskan PPPR Sains tahun 5, tajuk Kemahiran Proses Sains ataupun KPS. KPS yang akan kita belajar pada hari ini ialah Kemahiran 1.1.10, iaitu mengawal pemboleh ubah. Kita akan lihat apakah objektif pembelajaran. Murid dapat mengenal pasti dan menulis pemboleh ubah, iaitu yang pertama pemboleh ubah dimanipulasi ataupun kita ringkaskan sebagai PM. Yang kedua pemboleh ubah bergerak balas, kita ringkaskan sebagai PB. Dan yang ketiga ialah pemboleh ubah dimalarkan, kita ringkaskan sebagai PDM. Baiklah, kita akan kenal pasti pemboleh ubah, ya, di mana murid dapat mengenal pasti dan menulis pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi. Macam mana kita nak kenal pasti pemboleh ubah? Kita akan lihat untuk pemboleh ubah dimanipulasi apa yang berbeza. Maksudnya apa yang diubah-ubah sebelum kita mulakan eksperimen. Manakala pemboleh ubah bergerak balas, iaitu PB. Macam mana kita nak kenal pasti PB? Ialah apa yang berlaku selepas eksperimen dijalankan. Maksudnya apa yang kita perolehi ataupun keputusan eksperimen ataupun hasil eksperimen yang diperolehi setelah kita selesai menjalankan eksperimen. Dan yang ketiga ialah pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah yang dimalarkan di sini ialah apa yang sama dalam eksperimen yang kita jalankan ataupun apa yang tidak berubah ataupun yang tetap di dalam eksperimen tersebut. Baiklah, kita akan tengok contoh soalan yang pertama. Soalan yang pertama ni adalah dalam bentuk jadual. Jadual menunjukkan keputusan penyiasatan terhadap sekeping roti yang direnjis air dan dibiarkan selama seminggu. Berdasarkan pemerhatian telah direkodkan dalam jadual seperti di bawah. Baiklah, kita lihat bilangan hari, iaitu bilangan hari ke-8, 16 dan 24. Bilangan hari ini adalah merupakan pemboleh ubah yang dimanipulasi. Manakala bilangan tumpukan kulat ialah pemboleh ubah bergerak balas. Di sini kita dapat lihat selepas seminggu pemerhatian, pada hari yang ke-8 kita dapat lihat bilangan tumpukan kulat sebanyak 4. Manakala pada hari yang ke-16, bilangan tumpukan kulat adalah sebanyak 12. Manakala hari yang ke-24, bilangan tumpukan kulat adalah sebanyak 20. Baiklah, di sini kita dapat lihat pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah bilangan hari. Kita tulis di sebelah tu sebagai PM, manakala bilangan tumpukan kulat adalah PB. Baik, kita tengok soalan yang pertama. Nyatakan satu pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu PM. Kita salin balik dalam jadual. Dalam jadual tu kita dah lihat PM, di sebelah PM tu ialah bilangan hari. Kita salin balik bilangan hari. Okey, soalan yang kedua. Nyatakan satu pemboleh ubah bergerak balas. Dalam jadual tu kita dapat lihat diringkaskan di sebelah tu tulis PB. Jadi di sini jawapan dia ialah bilangan tumpukan kulat. Baiklah, yang seterusnya soalan yang ketiga. Nyatakan satu pemboleh ubah yang dimalarkan, iaitu pemboleh ubah yang sama ataupun yang tetap ataupun yang tidak berubah. Baiklah, dalam eksperimen kita ni kita menggunakan sekeping roti, iaitu bilangan roti. Baiklah, kita teruskan soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni dalam bentuk gambar rajah. Bila soalan dalam bentuk gambar rajah, kita perlu membuat pemerhatian dengan teliti. Baiklah, kita tengok di sini, kita baca soalan. Zainal menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji kesan yeast ke atas dough
kuantiti yeast yang berbeza dimasukkan ke dalam doh Q, R, S dan T. Rajah menunjukkan ketinggian doh selepas 20 minit. Berdasarkan soalan, kita dah dapat perhatikan di sini, kita dah boleh kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Kalau dalam soalan ni kita lihat kuantiti yeast yang berbeza. Bila berbeza, dia merujuk kepada pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu kuantiti yeast. Manakala ketinggian doh, kita nak ukur ketinggian doh selepas 20 minit. Jadi ketinggian doh ni adalah pemboleh ubah bergerak balas, iaitu hasil eksperimen. Baiklah, kita perhatikan gambar rajah. Dalam soalan ni disediakan doh, iaitu doh Q, R, S dan T. Untuk doh Q digunakan sebanyak 2 gram yeast. Jadi selepas 20 minit didapati ketinggian doh menjadi 4 cm. Manakala doh R digunakan yeast sebanyak 4 gram dan hasil dia selepas 20 minit doh tu menjadi 6 cm. Manakala S terguna 6 gram yeast, ketinggian doh menjadi 8 cm dan doh T digunakan 8 gram yeast, ketinggian dia 10 cm. Jadi di sini kita dapat lihat ialah semakin bertambah yeast ataupun semakin bertambah kuantiti yeast, semakin bertambah ketinggian doh. Baiklah, kita lihat soalan yang pertama. Nyatakan satu pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu kuantiti yeast. Soalan yang kedua, nyatakan satu pemboleh ubah yang bergerak balas, iaitu hasil eksperimen. Kita buat eksperimen ni, apa yang kita nak perhatikan? Apa dia selepas 20 minit kita nak lihat? Iaitu ketinggian doh selepas 20 minit. Dan soalan yang ketiga, nyatakan satu pemboleh ubah yang dimalahkan. Pemboleh ubah yang sama. Dalam eksperimen ni kita gunakan apa? Kita gunakan yeast, iaitu jenis yeast, menggunakan jenis yeast yang sama, ataupun jenis tepung, iaitu menggunakan jenis tepung yang sama. Baiklah, cikgu dah terangkan contoh soalan dalam bentuk jadual dan contoh soalan dalam bentuk gambar rajah. Baiklah, tugasan yang akan cikgu berikan di sini ialah di mana murid-murid perlu menjawab soalan dalam lembaran kerja yang dibekalkan. Kemudian menghantar gambar jawapan yang telah siap pada guru melalui WhatsApp. Kemudian simpan lembaran kerja untuk diserahkan kepada guru apabila sekolah buka nanti. Selamat menjawab.